Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Coach Haziq. So hari ini saya akan buat satu video untuk rakan-rakan BTalk di 5 sekolah yang terpilih. Okay, video ini bertujuan untuk memberi inspirasi ataupun memberi tips kepada anda macam mana nak overcome ataupun membaiki diri dalam public speaking ataupun pengucapan awam. So kita ada satu video di sini yang mana kita akan sama-sama review, sama-sama tengok kebaikan dan kelemahan yang boleh dibaiki. Okay, video ni coach dapat dari YouTube dan jadi coach cut sikit untuk kita sama-sama analyse lah apa yang boleh dibaiki, apa yang boleh kita ambil. Okay, jom kita tengok sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Lidah dan rakan-rakan sekalian. Okey, seterusnya saya adalah bernama Muhammad dengan nombor matrik D2 daripada kumpulan AM. Okey, jadi yang pertamanya bagus, dia dah bagi Assalamualaikum, dia punya introduction dah okey. Lepas tu ada penerangan kepada siapa yang dia nak tujukan, contohnya kepada guru-guru, rakan-rakan dan pesetiara lah, siapa-siapa yang ada di dalam dewan ataupun di dalam bilik darjah yang you guys ada sekarang. Lepas tu teruskan dengan nama apa, nama contohnya Coach Haziq daripada mana, daripada BTalk. So you guys boleh buat macam tu, nama dan daripada kelas ke, daripada tingkatan berapa ke apa semua. Itu untuk introduction dia lah. Okay, kita play. Seterusnya adalah latar belakang baharu rujukan. Baharu rujukan yang saya pilih adalah buku dalam talian. Judul adalah Pengurusan Permainan Tradisional, tahun dikeluarkan pada tahun 2020. Nama penulis Hello Kitty _10. Okay, so kat sini ada 3 benda yang coach boleh nak cakapkan. Yang pertama iaitu body language ataupun pergerakan semasa presentation, semasa menyampaikan ucapan anda. So kalau nampak dia punya tangan tu dekat belakang dan berpegang macam ni, bergoyang-goyang. So kita kalau nak buat satu presentation atau speech, tidak boleh lah untuk bergoyang-goyang dan letak tangan belakang. Kita harus duduk tangan di depan, menunjukkan kita ni ada confident ataupun keyakinan semasa kita nak present sesuatu benda. Yang kedua, dia membaca apa yang ingin menyampaikan. Okey, apabila kita nak menyampaikan sesuatu, kita harus lebih yakin dan memahami apa kita mahu menyampaikan. So di sini kita nampak yang dia membaca dengan laju, intonasi yang sangat laju. Dan juga yang ketiga, apabila ada benda yang kelakar ataupun salah, kita ketawa. So digalakkan untuk teruskan penyampaian ataupun teruskan presentation tersebut walaupun ada benda ataupun unsur-unsur yang kelakar ataupun benda yang kita tidak tahu atau salah faham. Teruskan je dengan presentation tersebut. Okay? Masyarakat yang berbagai. Permainan tradisional dipertandingkan dalam 2 jenis, sama ada dalam bentuk individu dan juga secara berkumpulan, iaitu melebihi daripada seorang. Okay, so boleh nampak di situ dia punya intonasi dan speed of the speech ataupun cara penyampaian yang sangat laju. So macam kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, dia haruslah dengan satu persatu perkataan yang disebut untuk lebih faham apa yang ingin menyampaikan. Kita bukan just nak bagi tahu dengan sepintas lalu, tak, kita ingin audience ataupun orang yang mendengar ingin faham apa yang kita mahu menyampaikan. Okey, peraturan permainan. Permainan tradisional biasanya dipertandingkan dalam bentuk individu, berpasangan atau berkumpulan. Bagi pertandingan permainan tradisional yang punya penyertaan individu yang ramai, contohnya pertandingan gasing, sistem yang dipertandingkan sesuai dalam bentuk kalah mati. Namun bagi pertandingan yang terdiri dari kumpulan yang kurang daripada 10 penyertaan, adalah dicadangkan sistem pertandingan secara liga. Okey, cara bermain. Cara bermain saya ringkaskan. Mesti semua orang pernah tengok orang main congkak kan? Jadinya main congkak ni, okay, kat sini pula, apabila sesuatu tu dia memahami ataupun dia faham apa yang dia nak menyampaikan, dia lebih confident untuk menyampaikan kepada dia punya rakan-rakan, kepada dia punya guru-guru, kepada audience yang dia tujukan. So di situ kita boleh nampak kalau dia faham, dia confident dengan isu ataupun isi yang dia nak menyampaikan, dia lebih confident dan nampak yakin untuk present, dan kita lebih memahami sebab dia punya intonasi dah slow down dan satu persatu perkataan yang sebut dan kita lebih memahaminya. main congkak adalah permainan yang Kat sini pula tangan dia bila dia present,
dia letak tangan dekat stand ataupun rostrum, kita kan boleh present dengan manners ataupun formality kita kena ada, yang mana kita tidak boleh nak meletakkan tangan seolah-olah kita di kedai kopi. Kita kena lebih yakin, tangan di tepi dengan penuh ekspresi. Setiap perkataan disebut boleh kita nyatakan, contohnya poin itu sangat berat, jadi kita menceritakan beratnya poin itu, ataupun kita cakap benda ni sikit-sikit, macam tu. Kita menggunakan tangan kita untuk audience lebih memahami apa yang kita ingin menyampaikan. Jadi tangan, satu badan, body language sangat penting semasa kita mau present. Atau memerlukan 2 orang pemain dan kedudukan mereka perlu menghadap antara satu sama lain. Mula-mula biji getah tu kita susun ikut biji yang kita inginkan, yang telah disetujui. Lepas tu kemudian apabila kita membentuk pusingan arah jam, jadi apabila kita punya biji tu dah habis, jadi kita dikira kalah. Dan di hujung nanti kita akan kira berapa biji yang kita dapat dari rumah kita. Jadi proses ini berterusan sehinggalah ada yang kalah dan ada yang menang. Begitu. Okay, so jadi di sini kita nampak dia memahami apa dia ingin menyampaikan. So cara presentation dia lagi sedap, penyampaian dengan tangan, body language ada, dan eye contact kepada audience ada. So itu yang kita mencarikan. Seterusnya kesimpulannya permainan tradisional merupakan sebahagian daripada aktiviti riadah yang dapat dilaksanakan bersama seisi keluarga dan rakan-rakan. Permainan tradisional ini juga dapat menambahkan keseronokan dan menghilangkan tekanan serta merehatkan minda. Sekian, terima kasih daripada saya. Okay, so di situ dia dah concludekan lah apa dia nak bagi tahu. So dalam kita punya pengucapan awal pun kita mahukan satu, yang pertama introduction, yang kedua ialah isi kandungan kita, apa yang kita nak menyampaikan, dan terakhir sekali adalah kesimpulannya ataupun conclusion. Maksudnya dalam tu dah complete cara kita mahu menyampaikan sesuatu benda. Ada introduction, ada isi kandungan, dan juga conclusion lah, kesimpulan. Okay, so di sini kita boleh nampak yang bagi saya presenter tersebut mungkin kurang faham apa yang ingin beliau menyampaikan. So mungkin itu tips yang paling penting untuk you guys betul-betul mendalami dalam bidang presentation ataupun pengucapan awam, iaitu macam mana nak faham sesuatu benda yang ingin dicampaikan, supaya bukan saja awak yang faham, tapi audience semua faham apa yang ingin disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, yang pertama ialah faham. Yang kedua pula, intonasi yang slow. Bukan yang slow macam terlalu slow sangat, dia yang mana orang boleh faham satu persatu perkataan disebut dengan sangat clear. Contohnya, saya ingin menyampaikan satu berita. So kita tahu, okey, dia nak menyampaikan apa, iaitu berita. So itu cara kita nak intonasi yang sempurna. Okay, so apabila dah memahami intonasi dan juga body language dan juga eye contact. Body language maksudnya tangan bergerak untuk expression, untuk ekspreskan apa yang kita mahukan, apa yang ingin menunjukkan. Okay, dan last sekali adalah eye contact, di mana kita mahu tengok kepada siapa yang kita ingin menyampaikan. So coach faham yang mana benda ni jadi macam malu nak present apa semua kan. Tapi percayalah, kalau you guys faham apa yang you guys nak explain ataupun apa yang you guys nak bincangkan, nak present, insya-Allah you guys boleh. Pertama kena faham apa nak bagi tahu, isu apa, isinya apa, macam mana. So bila dah faham, insya-Allah boleh. Yang kedua, boleh improve lah dari segi speed, intonasi apa semua, boleh tengok di cermin, boleh present diri sendiri. Maksudnya you guys try present, you guys letak foot, try record, tengok macam mana. Kalau okey, boleh teruskan. Kalau kurang okey, then you guys boleh repeat balik proses tersebut. Boleh record video semula. Lepas tu tangan dan juga eye contact adalah apabila you guys faham dalam isi tersebut ada perkara-perkara yang perlu ditekankan, perkara-perkara yang perlu difokuskan. Jadi korang gunakan tangan untuk menceritakan pentingnya benda tersebut. Kalau kita tunjuk pentingnya benda ni, macam contoh ada 3 perkara, kita pun letak 3. Jadi orang boleh faham ada 3. 3 ni semua akan fokus 3. Okay. And then eye contact adalah untuk meyakinkan kepada audience kita, orang yang tengok kita tengah present,
apa yang kita nak sampaikan. Kita pun nak orang tengok kita nak tengok dia, supaya ada mutual understanding ataupun kefahaman kita dua-dua ni sama. Okay, so bagi coach, itulah penting untuk you guys, untuk pengucapan awam you guys lah. Kalau nervous, start slow-slow. Paling penting, present banyak-banyak. Try you punya role play dengan kawan-kawan, even if dengan diri sendiri pun boleh. Try banyak-banyak untuk improvekan diri, macam tu lah. Okay, so harap apa yang aku sampaikan di sini bermakna untuk you guys, dan you guys boleh present yang terbaik di dalam kelas nanti, di dalam presentation, di dalam assembly nanti, di mana-mana. Sebab presentation ataupun pengucapan awam sangat penting kat mana-mana yang you guys nak pergi. So all the best. Itu saja from coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.